Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu yang ke-14 ini kita bertemu lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Untuk pendidikan Islam pada hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan bidang ibadah, topik solat yang sempurna. Dalam topik ini, awak dapat mengetahui berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Awak semua dah bersedia? Kalau sudah, jom kita tengok. Awak juga boleh membuka buku teks bermula dari muka surat 86. Baiklah, di sini terdapat unit yang kedua, solat yang sempurna. Seperti yang Ustazah beritahu tadi, dalam topik ini kita akan belajar dan tahu berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat. Di muka surat 86 dan 87 terdapat dialog di antara murid dan guru. Jom kita baca sama-sama. Perhati dan fikir. Situasinya adalah Nabil solat berjemaah bersama-sama dengan rakan yang diimamkan Ustaz Hakim. Ketika rakaat kedua, Nabil telah meninggalkan saf. Apakah yang terjadi? Jom kita tengok dialog di antara Ustaz dan murid pula. Ustaz Hakim bertanya, "Mengapa kamu tidak penuhkan ruang kosong itu, Luqman?" Luqman itu adalah kawan Nabil yang duduk di sebelah semasa solat tadi. Luqman pun menjawab, "Nanti solat saya batal, Ustaz, kalau saya bergerak." Apa agaknya yang dijawab oleh Ustaz Hakim? Tidak batal, sekiranya kamu tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Mari Ustaz tunjukkan. Ustaz pun bangun, kemudian tunjukkan caranya. Kamu perlu melangkah ke kanan, selangkah atau 2 langkah sahaja. Kemudian berhenti sebentar. Yang dimaksudkan oleh Ustaz Hakim tadi adalah apabila seorang rakan kita dalam saf keluar dari saf berkenaan, mungkin kerana terbatal wuduknya, kita perlu melengkapkan saf yang lompong tersebut. Bagaimana caranya? Caranya ialah kita perlu melangkah sebanyak selangkah ataupun 2 langkah sahaja secara berturut-turut. Tak boleh melangkah sebanyak 3 kali. Apabila awak melangkah sebanyak 3 kali berturut-turut, bermaksud solat awak akan terbatal. Okey, kita tengok pula berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan solat di muka surat 88 dan 89. Di sini terdapat 11 perkara. Jom kita tengok yang kotak warna biru ini dulu. Pertama, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja 3 kali berturut-turut atau lebih. Macam yang Ustazah terang tadilah. Yang kedua pula, anggota-anggota yang besar sahaja seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Bermaksud, kalau kita gerakkan mata, tak adalah batal sebab itu bukan anggota yang besar. Cuma anggota yang besar sahaja apabila kita gerakkan sebanyak 3 kali atau lebih, barulah akan terbatal solat kita. Sekarang kita tengok pula apa dia perkara-perkara yang membatalkan solat. Pertama,
berkata-kata dengan sengaja. Apabila kita menunaikan solat, kita tidak boleh bercakap. Kedua, meninggalkan rukun. Rukun-rukun solat telah dipelajari sewaktu di tahun 1. Apabila seseorang itu meninggalkan rukun solat, contoh di dalam gambar yang sepatutnya dia perlu rukuk terlebih dahulu, tetapi dia meninggalkannya terus pergi ke sujud, maka solatnya terbatal. Ketiga, terkena najis pada badan atau pakaian atau tempat solat. Sewaktu kita menunaikan solat, sekiranya nampak ada najis terkena pada badan ke, pakaian ke ataupun tempat solat kita, maka terbatallah solat. Perlu solat lagi sekali apabila sudah membersihkan najis tersebut. Keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Gambar menunjukkan seorang perempuan yang memakai telekung terselak kainnya. Apabila dia solat, kemudian nampak auratnya, maka terbatal solatnya. Tetapi itu dengan sengaja. Kalau tak sedar, tidak mengapa. Kelima, makan atau minum. Sewaktu menunaikan solat, kita tidak boleh makan ataupun minum. Itu akan membatalkan solat. Keenam, ketawa sehingga terkeluar suara. Apabila menunaikan solat, kemudian ada perkara yang melucukan di fikiran kita sehingga kita ketawa, maka terbatallah solat. Ketujuh, hilang ingatan kerana gila atau pitam. Ini lagilah, memang terus terbatal solatnya. Kelapan, berpaling dada dari arah kiblat. Sebab sewaktu kita menunaikan solat, kita perlu menghadap kiblat. Tetapi apabila tiba-tiba kita terkejut, kemudian kita berpaling sehingga dada kita beralih dari kiblat, maka terbatallah solat kita. Kesembilan, berubah niat atau yang dimaksudkan ubah waktu atau jenis solat. Sepatutnya pada waktu itu adalah solat Zuhur, tetapi dia mengubah niat solat Asar, maka terbatallah solatnya. Kesepuluh, berhadas, yang dimaksudkan hadas kecil atau besar. Macam dalam gambar ditunjukkan dia terkentut, maka terbatallah solatnya. Kesebelas, murtad. Murtad ini bermaksud orang yang keluar daripada agama Islam. Maka jelas tak perkara-perkara yang membatalkan solat ini? Awak tak boleh melakukan 11 perkara tadi sewaktu menunaikan solat. Apabila awak buat, maka terbatal solat, kemudian perlu solat yang baru. Sekiranya jelas dengan penerangan yang Ustazah beri tadi, awak dikehendaki untuk membuat peneguhan kendiri. Di sini terdapat dua aktiviti peneguhan kendiri. Pertama, senaraikan perkara yang boleh membatalkan solat. Ustazah nak awak sediakan kertas kosong dan senaraikan apa dia perkara yang boleh membatalkan solat yang telah dipelajari tadi.
Senang je kan? Tulis dalam bumi sahaja. Nanti Ustazah akan tengok. Kedua, secara berkumpulan bincangkan permasalahan berikut. Yang ni tak perlu buat secara berkumpulan ya. Awak buat sahaja sendiri. Terdapat 4 permasalahan. Fikir, adakah ia membatalkan solat atau tidak? Pertama, Nabilah menjawab salam tetamu yang datang ke rumahnya semasa sedang solat asar. Kedua, Nabil menggaru-garu perutnya yang gatal dengan jarinya ketika sedang solat asar. Ketiga, Siti menelan air liurnya yang bercampur dengan gula-gula yang cair. Keempat, Nora bergurau dengan kawan-kawan semasa sedang solat berjemaah di surau. Dah dapat jawapannya? Kita akan bincangkan kemudian ya. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga awak semua faham apa yang diterangkan. InsyaAllah, semoga kita berkesempatan untuk Google Meet pada masa akan datang supaya lebih jelas apa yang telah dipelajari. Sekiranya ada soalan, boleh bertanya di ruangan komen. Okey, sampai di sini sahaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jaga diri.